Salam sejahtera rekan-rekan kepada semua. Kami dari kumpulan doa ingin membentangkan apakah tanggungjawab sosial dalam negara. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Mr. Nyaring Anak Dangau. Muhammad Kamal Arifin Mizaini. Aiman Hazi bin Ghazali. Dan nama saya Jong Sen Siang. Pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial adalah satu rangka kerja etika di mana seseorang individu diwajibkan untuk bekerja dan bekerja sama dengan individu dan organisasi lain untuk kepentingan masyarakat yang akan mewarisi dunia yang ditinggalkan oleh individu tersebut. Terdapat 4 tanggungjawab sosial dalam negara yang dibincangkan bermula daripada kesehatan, infrastruktur, keuangan, dan pertahanan. Saksikan. Di Malaysia, tanggungjawab sosial dalam kesihatan melibatkan peranan dari kerajaan, sektor awam dan masyarakat. Ini disebabkan untuk memastikan semua akses kesihatan di Malaysia ini adalah saksama dan teratur. Untuk kerajaan akan menyediakan akses kesihatan yang murah. Manakala untuk dari segi sektor swasta pula, mereka akan menyediakan insurans untuk pekerja dan melalui program itu, kempen kesihatan pula dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat di negara kita. Dan seterusnya, infrastruktur, dan dalam konteks ini merujuk kepada pembangunan fizikal dan digital yang memudahkan kehidupan masyarakat seperti jalan raya, sistem bekalan air dan elektrik komunikasi serta kemudahan kesihatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang baik adalah asas penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kualiti hidup masyarakat yang membantu meningkatkan akses kepada perkhidmatan asas, mengurangkan jurang sosial serta membuka peluang pekerjaan dan perniagaan. Oleh itu, kerajaan dan masyarakat swasta sering bekerjasama untuk memastikan projek infrastruktur yang mapan dan eksklusif sesuai dengan keperluan masyarakat. Dan seterusnya. Tanggungjawab sosial dari segi kewangan dalam negara melibatkan usaha kerajaan, sektor swasta dan individu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek utama dari segi tanggungjawab sosial dari segi kewangan adalah bantuan dan subsidi kerajaan. Kerajaan memberikan subsidi dan bantuan kewangan untuk mengurangkan kos hidup rakyat, seperti subsidi barang asas dan bantuan cara hidup PSH. Selain itu, pelaburan dan pendidikan. Kerajaan menyediakan beasiswa dan pinjaman pelajaran seperti PDPDN bagi memastikan rakyat mendapat pendidikan yang berkualiti dan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan. Yang ketiga adalah pembiayaan sektor kesihatan. Subsidi wawasan kesihatan dan pembiayaan hospital awam memastikan akses kesihatan yang mampu milik untuk rakyat. Seterusnya, tanggungjawab sosial korporat (CSR). Syarikat besar menyumbang melalui program CSR untuk membangunkan komuniti termasuk bantuan kewangan kepada sekolah dan perusahaan kecil. Akhir sekali, zakat dan sumbangan individu. Zakat dan derma oleh individu membantu golongan yang memerlukan seperti golongan fakir miskin dan anak yatim piatu, membantu mengurangkan jurang pendapatan dalam masyarakat. Gabungan usaha ini membantu meningkatkan kestabilan negara dalam kesejahteraan
sosial dalam negara. Oh, apakah tanggung jawab sosial yang seterusnya? Pertahanan. Tanggung jawab sosial dalam pertahanan negara adalah peran yang dimainkan oleh warga negara dan masyarakat secara keseluruhan untuk menegakkan keamanan dan kedaulatan negara. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah atau golongan militer saja, tetapi ianya melibatkan seluruh masyarakat di negara kita untuk mengekalkan kestabilan negara kita dari segi pertahanan. Berikut adalah beberapa bentuk tanggung jawab sosial dalam pertahanan negara yang dapat kita pelajari. Pertama, kita mesti mematuhi segala undang-undang di negara kita, seperti tidak terlibat dalam kes jenayah di negara kita, macam gejala sosial, sosial seperti menagih dadah, mencuri, merompak, dan membunuh dan sebagainya. Seterusnya, kita perlu terlibat dalam aktiviti sosial yang dapat membangun diri kita. Apakah contoh aktiviti tersebut? Okey, kita dapat pelajari. Yang pertama adalah gotong royong. Seterusnya, kempen yang melibatkan masyarakat seperti kempen anti dadah, kempen anti rokok dan sebagainya lah yang dapat mengekalkan keamanan di negara kita. Mengapa agaknya ya? Ianya bukan sekadar dapat mempertahankan keamanan negara kita, tetapi dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat di negara kita. Baiklah, tanggung jawab sosial yang terakhir dalam pertahanan negara adalah kita perlulah membantu kerajaan dalam pertahanan, seperti melaporkan sekiranya kita terjumpa masyarakat ataupun penjenayah di negara kita melakukan jenayah terhadap antara satu sama lain, maupun mereka merompak, meragut, mencuri ataupun menagih dadah. Jelaslah bahawa tanggung jawab sosial dalam pertahanan negara ini amat penting untuk negara kita. Seterusnya adalah kepentingan tanggung jawab sosial dalam negara. Tanggung jawab sosial dalam negara sangat penting kerana ia membantu memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pemeliharaan alam sekitar. Justru terdapat beberapa kepentingan antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial oleh individu, perniagaan dan kerajaan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti melalui program pendidikan, bantuan kesihatan dan inisiatif pengurangan kemiskinan. Selain itu, menggalakkan pembangunan ekonomi yang lestari. Syarikat yang mengamalkan tanggungjawab sosial seringkali melabur dengan cara operasi yang lebih lestari, seperti pengurangan cista dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Ini bukan sahaja membantu alam sekitar, tetapi juga mengurangkan kos jangka panjang sesebuah syarikat. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat atau institusi menunjukkan keprihatinan terhadap isu-isu sosial, kepercayaan masyarakat terhadap mereka meningkat. Ini membantu dalam membina reputasi yang baik dan menggalakkan sokongan masyarakat di Malaysia. Yang keempat, memperkukuh hubungan ekonomi. Tanggungjawab sosial mendorong syarikat dan institusi untuk melibatkan diri dengan komuniti secara langsung, seperti menyediakan latihan kemahiran atau pekerjaan. Perkara ini dapat membantu meningkatkan hubungan antara pihak berkepentingan dan komuniti setempat. Dan untuk pada bahagian saya, bagaimana untuk mengekalkan tanggungjawab sosial dalam negara, iaitu mulanya dari kerajaan menyokong polisi beretika. Kerajaan boleh melaksanakan polisi yang mewajibkan syarikat dan individu mematuhi prinsip-prinsip tanggungjawab sosial seperti peraturan alam sekitar, undang-undang buruh yang adil, dan insentif bagi syarikat yang memberi manfaat
kepada masyarakat. Penglibatan komuniti. Rakyat perlu dilibatkan dalam aktiviti sosial melalui program sukarela atau acara kebajikan agar masyarakat lebih prihatin dan terlibat dalam pembangunan negara. Dan akhir sekali, transparansi dan accountability. Semua pihak, termasuk kerajaan dan syarikat, harus mengamalkan ketulusan dalam laporan dan tindakan mereka bagi memastikan amalan tanggungjawab sosial dilakukan dengan betul dan adil. Nah, itulah saja daripada saya. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial adalah komitmen bersama oleh individu, organisasi dan kerajaan untuk memberi impak yang positif kepada rakyat Malaysia. Ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih kerana telah menonton.